Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam lebaran. Aidilfitri tahun ini cukup bermakna buat kita semua kerana sengsara 2 tahun sudah berakhir tanpa rasa gundah. 2 tahun kita tidak meraihkan dan menginsafi dengan cara biasa kita lakukan. Kali ini, rahmat diturunkan. Kita berpeluang beraya dengan keluarga dan insan tercinta. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Baik, meskipun boleh meraihkan, namun Aidilfitri kali ini juga kita boleh menyingkap kembali perjalanan 2 tahun sudah yang tidak pernah kita fikirkan sukarnya dan juga perniagaan sebagai contoh. Ramai yang gulung tikar, lebih-lebih lagi perniagaan yang amat bergantung kepada musim perayaan. Niaga Awani pada pagi ini, pagi lebaran ini, kita membawakan episod istimewa. Kita membawakan Preker Fashion, jenama yang cukup gah, Fizi Wu, dan kita nak bersama dengan pertama sekali Fizi iaitu pengarah kreatifnya dan juga Encik Kai yang juga pengarah urusan untuk jenama Fizi Wu yang bersedia pada ketika ini. Selamat pagi, salam lebaran, selamat Aidilfitri buat kedua-dua tetamu pada pagi ini. Selamat pagi dan juga selamat Hari Raya saya nak ucapkan kepada semua yang menonton rancangan kita pada pagi ini. Baik. Okey, saya nak bermulakan mungkin biasanya kalau Fizi dan juga Kai ini biasanya ditanya tentang soal jenama Fizi Wu, konsep dan juga bajunya sendiri. Tapi kali ini saya nak bermula dengan cabaran pandemik terlebih dahulu. Kerana 2 tahun sudah kita berdepan dengan pandemik, sudah pasti Preker Fashion antara yang terjejas kerana tidak boleh beraya. Majlis persandingan juga tidak ada sebelum-sebelum ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit detik-detik itu bagi jenama Fizi Wu sendiri sejak 2 tahun yang lepas, bagaimana keadaannya? Okey, bagi saya ini adalah merupakan tahun ketiga kita melalui pandemik dan alhamdulillah tahun ini kita semua dapat beraya dan juga orang kata dapat balik kampung, family dan juga orang tersayang lah dapat bersama-sama beraya. So of course 2 tahun kebelakang ni we as a fashion designer ataupun orang kata industry player still memang agak-agak terjejas lah sebab because fashion is not an essential punya thing. So that's why alhamdulillah tahun ni in terms of sales dan juga orang kata feedback daripada consumer tu, semangat untuk menyambut hari raya tu orang kata dapat dilihat tahun ini. Ya. Untuk Kai pula, bagaimana untuk menguruskan sebuah jenama Fizi Wu dalam tempoh yang sukar masuk tahun ketiga ini? Bagi saya, seperti yang Fizi cakap tadi, it is true because bagi saya, pandemik ni bukan hanya kepada fashion tetapi kepada semua jenis perniagaan. Tetapi bagi saya, fashion tu lebih affected is because of dia bukannya necessary thing macam kita makan, apa benda semua kan. So it's something that you want. And of course, macam yang Fizi cakap tadi juga, kita bergantung banyak kepada perayaan, kepada wedding. So bila perayaan dan wedding tu memang tak boleh untuk dilaksanakan. So of course kita as a business, we have to, we suffer a lot. Tetapi for us, we feel that sebagai satu business, kita perlu be adaptive. So that is very important lah for you to actually survive throughout this whole pandemic. Adaptasi itu paling penting kerana kita melihat banyak jenama perniagaan dan sebagainya mengadaptasi digital dan sebagainya. Saya percaya Fizi Wu sudah mengadaptasi lama pemasaran secara digital dan sebagainya. Namun bila detik pemulihan sepanjang tempoh pandemik ini, detik pemulihan pertama yang dilakukan oleh jenama Fizi Wu sendiri untuk memastikan bahawa orang ramai terus mengetahui tentang Fizi Wu dan juga jenama dan juga apa yang dikeluarkan. Bagi saya, kami bermula daripada pandemic start. So daripada tahun 2020 lagi, adaptasi yang kami cuba lakukan adalah mengeluarkan produk-produk yang berbeza, produk-produk yang lebih kepada orang yang tinggal di rumah sebab masa itu kita tak boleh keluar rumah. So we actually come up with collection that is suitable for you to untuk pakai di rumah, untuk workout. Lepas tu kami mengeluarkan mask juga. So benda-benda yang kita boleh generate income yang tidak berkaitan dengan apa yang bisnes utama kami yang sebelum ni kami lakukan. So dulu kami always do custom made pieces like bridal, baju-baju, gown. So sekarang ni kita lebih kepada ready to wear supaya ia lebih senang untuk reach towards our audience.
Tapi ada perbezaan ke untuk ready to wear dan juga mungkin custom made ini dari segi mungkin eksklusivitinya, adakah ada pandangan yang berbeza terhadap dua perkara ini? Okay, bagi saya in terms of the creative field pula, kalau kita ikut balik macam 2 tahun yang kebelakang ini, orang mostly orang kata beraya di rumah, bersama dengan close friend or close family member saja, tanpa ada open house. So that's why in terms of design itu sendiri pun saya mengeluarkan koleksi yang orang kata home friendly, maksudnya boleh duduk bersantai di rumah tanpa orang kata perincian ataupun rekaan yang extravaganza untuk open house. So terbaliknya untuk tahun ini pula, because of kita dapat beraya, so that's why in terms of the collection kita lebih bereksperimentasi lah, because we are allowed to do open house and then we are allowed to balik kampung. So that's why in terms of ready to wear dan juga custom made, of course custom made dia ada orang kata apa preference certain customer, which is mereka datang dan mentempah according to their body size. So in terms of color preference dan juga design, mereka lebih ekspresif. Dan juga sama juga dengan koleksi ready to wear, di mana saya orang kata in terms of design lebih ekspresif sedikit untuk tahun ini. Sebab semangat hari raya tu sangat dirasai untuk tahun ini. Okey. Sudah pastilah apabila kita bercakap tentang pemulihan ini, buka saja ekonomi sejak 1 April dah buka sempadan, sebelum ini juga sudah dibuka ekonomi. Ramai usahawan, tidak kira sektor mana pun, mengatakan tentang soal kos yang semakin meningkat. Untuk mereka fashion, untuk jenama Fizibu sendiri, adakah berdepan dengan tekanan kos sebegini? Saya sebagai managing director memang merasakan tekanan ini, especially when it comes to kos pembuatan, kos barang mentah itu sendiri, macam contohnya kain, manik, benda-benda yang sebegitu rupa tu memang dah naik harga. Memang kita akan nampak harga meningkat lebih kurang dalam 30 hingga 50% daripada sebelum COVID. So itu baru kita bercakap tentang raw material, but we didn't talk about shipping cost yang juga semakin naik, and shipping cost juga mengambil masa yang lebih panjang. Kalau dulu kita mengambil masa dalam 2 hingga 3 minggu, sekarang dia boleh mengambil masa 4 hingga 5 minggu. So jadi we have to plan earlier, and then in the same time juga kami perlu bekerjasama. Macam contohnya Fizi pun akan tahu, okay, kita harus keluarkan design yang maybe different, yang cost effective. So that is how we work. So I will see in terms of the cost whether bersesuaian tak dengan harga pasaran yang orang mampu akan bayar dengan situasi kita yang baru pulih daripada COVID ni. So that is how we work. We set the price and then we work backward, and then Fizi will just like create a collection that is within the cost that I have set. Cabarannya untuk create the concept mengikut cabaran kos tersebut, Fizi? Okay, of course, orang kata apa, bila helaian hari raya ni, of course everyone nak beli pakaian yang cantik. Orang kata apa, menepati cita rasa dan juga represent the brand Fizi itself. So, of course dari segi in terms of kreatif punya feel, agak sedikit mencabar tahun ini kerana kos dia sangat meningkat. Tetapi masih perlu mengeluarkan baju yang cantik. So, that's why saya kena bekerja backward. Maksudnya, bila dah ada the price yang kita sudah set, yang orang kata friendly dan juga affordable for everyone. So, I work backward and then we work with what we have. Maksudnya, macam mana nak menjadikan helaian tu cantik dan juga bersesuaian dengan semua jenis bentuk badan, tetapi harga dia sangat berpatutan. So that's how we work lah di Fizi. Untuk tahun koleksi 2022 ini, sambutan yang kalau dikongsikan, kerana saya hanya melihat bagaimana kalau tahun ini orang boleh pergi ke kedai fizikal untuk mendapatkan bekalan dan juga sebagainya kan. Sambutan untuk Fizibu tahun ini kalau dibandingkan dengan sebelum ini dan juga daya tarikan untuk tahun ini sendiri. Okay, baiklah. Macam di Fizibu, kita ada retail store di mana Fizibu at Charisma Mall. Of course, it's our first year orang kata ada retail store di dalam mall. So, daripada situ kita dapat lihatlah the traffic in terms of customer atau consumer yang datang ramai. Dan orang kata for the first time selepas lama kita buka di Charisma Mall, kita dapat lihat consumer tu beratur di depan kedai. And then mereka excited, orang kata pagi-pagi dah datang beratur untuk dapatkan helaian yang mereka idamkan, dan juga orang kata ada yang sanggup tidak dapat orang kata berbuka puasa, sanggup beratur untuk orang kata rebut peluang yang kita bagi. So alhamdulillah in terms of
itu physical store, dan juga online juga kita dapat lihatlah pick up in terms of 2 kali ganda hingga 3 kali ganda daripada traffic daripada tahun lepas, tanpa orang kata first spending so much on digital marketing, but the brand awareness dan juga semangat untuk orang membeli baju baru untuk merayakan Hari Raya kita dapat lihat berganda-ganda lah tahun ini. Alhamdulillah lah. So basically in a way dia macam dapat cover lah orang kata dah 2 tahun kebelakangan ini kan, semua orang saya rasa affected in terms of baju ke makanan dan juga sebagainya. Saya rasa tahun ini orang kata tahun yang baik lah untuk semua orang in terms of business. Okey, mungkin mengakhiri temu bual pada pagi ini saya nak memberikan peluang kepada Fizi dan juga Kai untuk menyampaikan apa yang bukan saja ucapan raya tapi juga mungkin harapan, kerana sekarang sudah dibuka ekonomi. Untuk masa hadapan kita belum tahu lagi apa cabarannya dari segi COVID ini. Mungkin apa harapan kedua-dua untuk jenama Fizibo dan juga industri dan juga keseluruhannya mungkin. Okey, baiklah. Saya bagi ucapan dulu kepada semua. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua, dan saya rasa this is the time that we should appreciate our family members, our friends atau orang yang tersayang berada di sekitar anda, because 2 tahun kebelakang ini banyak mengajar kita erti untuk menghargai apa yang ada di sekitar kita. So, hope this year, orang kata apa, luangkan masa balik berjumpa dengan ahli keluarga dan juga orang yang tersayang, spend masa bersama-sama, because we never know, maybe in the future ataupun selepas ni kita tidak dapat bersama-sama lagi. So, and then juga kepada semua yang orang kata apa, bersusah payah dan juga spend untuk membeli pakaian daripada Fiziwo, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda, sokongan anda, kami masih lagi dapat bernafas sehingga ke hari ini. Ya. Okey, Kai pula? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua orang yang menyambut, semua orang Muslim yang menyambut Hari Lebaran. Saya mengucapkan, macam Fizi juga, saya rasa tahun ini adalah tahun yang akan menjadi permulaan kepada sesuatu yang lebih besar untuk Fiziwo, sebab kita dah 2 tahun sebanding. So this year we hope that, saya juga berharap that Fiziwo akan lebih maju dan mengharapkan sokongan daripada orang-orang di luar sana. Okey. So selamat Hari Raya. Baik, terima kasih Kai dan juga Fizi. Ini 2 orang kuat yang menggerakkan jenama besar yang juga gah Fiziwo. Kalau anda yang masih belum mendapatkan bekalan baju raya, masih sempat lagi, rayakan sebulan, banyak lagi boleh kita belikan di jenama Fiziwo dan sebagainya. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini dan juga pagi ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan buat kedua-duanya, Fizi dan Kai. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak membawakan seorang lagi perakir fashion, juga topik yang sama, namun bagaimanakah pendekatannya lebih kreatif digunakan untuk memastikan jenama ini terus relevan dan terus orang tertarik untuk beli dan sebagainya selepas ini.